Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi selepas cuti selama 1 minggu. Masih lagi kita ber-PDPR. Okey, jadi untuk subjek sains pada hari ini kita akan melihat pada muka surat 196. Kita masuk bab baru iaitu udara. Okey. Kita masuk bab baru iaitu udara. Muka surat 196 dalam buku teks awak. Hari ini kita akan habiskan subtopik 7.1 iaitu komposisi udara. Okey. Ada kawan kita nak masuk. Nik Akil nak masuk. Orang ni ramai ya. Alhamdulillah ada lebih kurang 10 orang. 11 orang berjaya online pada hari ini. Tahniah. Okey, muka surat 196 komposisi udara. Kamu telah belajar bahawa udara ada jisim dan memenuhi ruang dalam bab 5. Semua benda hidup memerlukan udara untuk memastikan kelangsungan hidup. Okey, kita hidup kat dunia ni kalau tak ada udara mampus lama dah. Bukan kita saja mampus, kambing, gajah, harimau, ulat sawah pun mampus kerana tidak ada udara. Jadi kita sangat bergantung kepada udara. Okay, semenjak bangun tidur daripada pagi tadi, dah berapa banyak udara hang sedut masuk dalam paru-paru hang. Bayangkan kalau Tuhan tak ciptakan udara, sesak nafas, jadi sopa ikan naik atas darat, huak. Tak boleh nak nafas. Okey. Udara yang bersih, tak ada warna dan bau, macam udara yang selalu kita hirup di rumah ataupun bila kita pergi ke tempat-tempat yang indah dan segar. Contohnya awak pergi ke hutan, pergi ke taman-taman, jauh di kampung, kat sawah padi, kat atas puncak gunung. Udaranya segar, udaranya tidak berwarna dan tidak ada bau. Okey. Kalau kat rumah mungkin ada bau juga, bau asap kilang, bau asap kereta. So itu udara yang tidak berapa nak bersih. Okay, apa yang terkandung dalam udara? Udara ini adalah campuran beberapa jenis gas. Iaitu ada nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% dan gas-gas nadir 0.97%. Itu komposisi udara. Kalau awak tengok gambar carta pie yang ada pada muka surat 196 ini, iaitu rajah 7.1, komposisi paling besar ialah nitrogen. Yang warna kuning. Yang warna biru ialah gas nadir. Yang warna hijau ialah oksigen yang kita gunakan untuk bernapas. Dan kita ada yang warna purple kat situ, karbon dioksida 0.03%. Itu yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. So inilah yang terkandung di dalam kita punya udara di rumah ke, di kampung ke, di dunia inilah, di bumi ini. Inilah komposisi udara. Kandungan tertinggi ialah kandungan nitrogen. Okey. Oksigen 21% saja, tapi semua makhluk di dunia ni masih lagi dapat bernapas menggunakan oksigen. Menunjukkan walaupun 21% tetapi jumlahnya adalah banyak dan mencukupi untuk semua makhluk untuk bernapas di bumi ini. Okey. Muka surat 197, ini adalah eksperimen yang kita tak dapat nak buat. Kita akan buat apabila habis segala bapak PKP ni.
198. Udara ini campuran atau sebatian? Bab yang sebelum ni kita belajar sebatian dan campuran. So udara ni masuk kategori mana? Udara masuk kategori campuran, bukannya sebatian. Jadi kita boleh asingkan gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, semuanya kita boleh asingkan daripada udara. So dia adalah sejenis campuran. Tengok makcik ni dia buat apa ni. Salah satu kepentingan oksigen ialah untuk pembakaran. Okay, 19 apa ni? 199 kot. Ya, 199. Apakah kepentingan gas? Jadi kita belajar ada 4 jenis. Kandungan paling besar ialah nitrogen. So dekat mana? Apa fungsi nitrogen ini? Apa pentingnya gas nitrogen? Kita tengok pada muka 199. Kandungan nitrogen ialah untuk penghasilan asid nitrik dan amonia. Ini penting juga untuk kita nitrogen, dan kalau nitrogen yang cecair tu biasanya sebagai ejen penyejuk dalam aircon, seperti ais. Okay. Itu untuk nitrogen. Kita tengok pula yang selalu kita guna iaitu oksigen. Oksigen digunakan untuk pernafasan. Hang menafas, biawak menafas, kambing menafas, semuanya menggunakan oksigen. Dan oksigen juga digunakan untuk pembakaran enjin roket. Tak kisahlah pembakaran enjin roket ke, pembakaran sampah ke, nak cucur rokok ke, nak cucur rumah orang ke, pembakaran enjin kereta, enjin roket, enjin motor, motor wai suku yang duk piris kat bagan tu, semuanya menggunakan oksigen. Okey. Kimpalan, tahu kimpalan? Welding. Dan juga untuk menyediakan pelbagai sebatian, banyak kita menggunakan oksigen. Karbon dioksida kita guna untuk apa? Fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan bernapas menggunakan karbon dioksida. Dia tidak menggunakan oksigen. Okey. Kita manusia dan haiwan bernapas menggunakan oksigen. Tapi tumbuh-tumbuhan macam pokok padi, pokok jagung, pokok durian, musangking, mereka bernapas menggunakan karbon dioksida. Dan karbon dioksida juga diguna untuk pembuatan minuman berkarbonat. Yang apa suka duk minum, ayak sasi, 7 Up. Itu ialah minuman berkarbonat. Sebab tu dia panggil berkarbonat, karbon. Okey. Alat pemadam api yang selalu kita guna untuk memadamkan kebakaran, ianya adalah sejenis karbon dioksida. Kenapa kita guna karbon dioksida? Sebab pembakaran memerlukan oksigen. Nak cucur api kita perlukan oksigen. Bila rumah terbakar, api nak bakar rumah tu memerlukan oksigen. Jadi kita padam menggunakan karbon dioksida berlawanan dengan oksigen. Kalau api yang duk bakar rumah tu, kita semok karbon dioksida, so oksigen dah tak ada, so api akan terpadam. Okay. Dan karbon sangat penting untuk kita karbon. Sekejap lagi saya ajak apa dia kita karbon. Kita tu ada dua, biasanya kita belajar kita karbon dan kita oksigen. Sekejap lagi saya terangkan apa dia kita karbon, apa dia kita oksigen. Dua-dua penting. Gas nadir yang berapa persen tadi, 0.997% tadi saya sebut. Gas nadir, contohnya gas helium, digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Bisa tengok kan belon udara yang dulu ada kat Balang Kota, nak naik sampai atas, dia bawa hampa. Biasa kalau dekat Turki, boleh naik belon udara. Siapa yang biasa pergi Turki, biasalah. Okay. Dia tak guna gas biasa, dia gunakan gas helium.
Ataupun belon lah, belon birthday tu kadang-kadang kalau kita order yang boleh terbang ke langit tu, mereka isi dengan gas helium. Kalau siapa-siapa yang biasa try, ambil gas helium dalam belon tu, sedut masuk dalam tekak dia, suara dia tukar jadi suara kartun. Ada siapa biasa cuba? Gas neon digunakan dalam lampu. Lampu iklan. Lampu neon orang panggil. Okay. Yang lampu ada color-color tu. Kemudian gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Kalau tak percaya, ambil lampu rumah hang, pergi bagi pecah. Meletup ke tak meletup? Dia akan meletup, boom. Sebab di dalamnya ada gas argon. Okey. Siapa lagi nak masuk ni? Faris Faizal. Ya, sila. Selamat datang. Muka surat 200. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, kita karbon. Sana, saya nak contiang sikit supaya awak boleh nampak. Tu dia. Dia bahan. Alright, kita karbon. Gas karbon dioksida di dalam atmosfera. Ni yang saya baca ni, saya tanda guna pen merah banyak, pen biru banyak, pen hijau banyak. Nak tanda guna pen apa? Saya guna pen apa pun tak apa juga. Apa pun tak apa. Okey lah. Saya guna pen color hijau lah. Okey, yang saya duk bulat ni ialah gas karbon dioksida yang berada di dalam atmosfera kita. Okey. Ke mana perginya? Okey, ada dua anak panah, merah dan juga biru. Merah ialah macam mana kita menghasilkan ataupun membebaskan karbon dioksida. Biru pula kegunaan dia. Okey, kita tengok yang pertama, kegunaan dulu. Kalau perhatikan anak panah biru cuma ada satu saja dekat sini, iaitu fotosintesis. Iaitu macam mana tumbuh-tumbuhan bernapas. Okey, tumbuh-tumbuhan akan serap gas karbon dioksida. Saya buat guna pen purple pula. Okey, dia akan serap gas karbon dioksida masuk ke dalam daun dia. Okey. Untuk terus hidup. Okey. Untuk bernapas. Alright. Bagaimana pula kita memperolehi karbon dioksida? Ada banyak cara. Yang pertama ialah respirasi. Okey, respirasi. Contohnya haiwan. Haiwan ataupun manusia. Samalah, kita bernapas, kita bebaskan karbon dioksida. Jadi kita menghasilkan karbon dioksida. Kita bebaskan karbon dioksida. Ataupun bila haiwan tu mati, mati tanam dalam tanah, ataupun pokok tu pun mati, darah mati reput masuk dalam tanah, dia akan berlakunya pereputan. Saya lorek sebelah kiri sekali ini, pereputan. Sama ada pereputan mayat manusia ataupun bangkai binatang, ataupun pereputan tumbuh-tumbuhan yang mati. Okey, proses pereputan ini akan membebaskan karbon dioksida. Okey. Dan satu lagi ialah biasanya kita naik kereta, naik motor, duk pergi merempik sana sini, kita bumbung minyak kereta, minyak motor. Mana dah dapat minyak kereta, minyak motor? Semuanya dapat daripada pereputan, sama ada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang telah merepuk di dasar, di dalam tanah. Okey. Dapatlah bahan api fosil, minyak, petroleum, gas asli. Sumbaklah kereta, sumbaklah motor, piris kat bagan. Keluar asap tak? Keluar asap. Asap itu ialah hasil pembakaran bahan api.
Asap itu mengandungi apa? Mengandungi karbon dioksida juga. Dia ada banyak gas lah, karbon monoksida. Dan salah satunya ada karbon dioksida. So banyak cara. Yang pertama pereputan, yang kedua respirasi, ketiga pembakaran bahan api. Yang ini menghasilkan karbon dioksida. Dan kegunaan dia hanyalah untuk fotosintesis. Hanya fotosintesis saja yang menggunakan karbon dioksida. Okey, so ini kita yang pertama iaitu kita karbon. Seterusnya kita akan tengok bagaimana kita karbon mengekalkan kandungan karbon dioksida. Okey. Ini penerangan tentang apa yang saya dah terangkan tadi ya. Tadi saya dah terang, ini dia punya ayat-ayat dah lah. Kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Haiwan makan tumbuhan dapat unsur karbon. Kemudian haiwan dan tumbuhan mati, mereka akan mereput. Pereputan dilakukan oleh bakteria dan kulat dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Pembakaran bahan api juga akan membebaskan karbon dioksida. Semasa respirasi, semua tumbuhan dan haiwan membebaskan karbon dioksida. Okey, jadi proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Sebab tu kita perlukan banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau awak perhatikan, yang menyumbang kepada karbon dioksida, saya bulat guna pen merah. Yang menyumbang kepada karbon dioksida, pertama pereputan. Yang kedua respirasi. Yang ketiga pembakaran bahan api. 3 cara yang menghasilkan karbon dioksida. Tapi nak menggunakan karbon dioksida cuma satu, iaitu fotosintesis. Seimbang ke tak seimbang ni? 3 lawan 1. 3 lawan 1. Hasilkan 3, nak guna 1. So apa jadi? Untuk seimbangkan, kita kena ada banyak tumbuhan. Sebab tu orang suruh tanam pokok, jangan tebang pokok. Tanam pokok bagi banyak. Ada hutan-hutan simpanan, hutan yang tidak boleh diguna, tidak boleh ditebang. Untuk apa? Untuk menyerap karbon dioksida supaya seimbang. Okey. Hampa naik motor banyak, naik kereta banyak karbon dioksida dibebaskan. Kita manusia pun ramai duk menapah, kambing pun banyak, ulat sawah pun banyak, semuanya membebaskan karbon dioksida. Ramai juga orang mati, kena COVID lah, apalah, mereput dalam tanah juga membebaskan karbon dioksida. Jadi nak seimbangkan jumlah karbon di atmosfera kita ni, kita mestilah menanam pokok yang banyak supaya fotosintesis itu berlaku dengan banyak, barulah seimbang. 3 lawan 1 tadi. Walaupun satu saja iaitu fotosintesis, tapi dia boleh jadi seimbang kalau tumbuh-tumbuhan banyak. Okay, faham dah ni? Sebab tu maksud tanam pokok, jangan tebang pokok. Apa? Tanam pokok minta mau. Okey, mari kita tengok seterusnya. Kita oksigen. Alright. Sekejap saya mau conteng. Okey, kita oksigen. Gas oksigen dalam karbon dioksida yang 22% tadi tu. Okey. Gas oksigen dalam atmosfera. Kalau kita tengok kegunaan dia, yang anak panah warna merah, yang menghasilkan dia anak panah biru. Sama macam tadi. Beza dia berlawanan. Okey. Kegunaan banyak. Kalau awak tengok kegunaan, respirasi, pembakaran, pengaratan. Respirasi pun sama juga. Okay. Kambing menapah menyedut oksigen.
kambing, hang semua menapah menggunakan oksigen. Kemudian kegunaan lagi, pengaratan. Letak paku segala besi berkarat kerana adanya oksigen, guna oksigen. Pembakaran, bakar unggun api, bakar rumah orang, bakar sate, bakar enjin. Enjin kereta, enjin motor, enjin lori. Semuanya menggunakan oksigen. Jadi 3 kegunaan oksigen. Nak dapat lagu mana? Nak dapat satu saja, iaitu fotosintesis. Pohon tumbuh-tumbuhan membebaskan gas oksigen. Nak menghasilkan oksigen satu cara saja, iaitu fotosintesis oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi kegunaan banyak. Bakar pun nak bakar, berkarat pun nak berkarat, nak bernafas lagi respirasi. Hang bernafas, kambing pun nak bernafas, gajah pun nak bernafas. Seimbang ke tak seimbang? Cara nak seimbangkan sama macam tadi, banyakkan tumbuh-tumbuhan hijau. Bagi berlambak pokok-pokok, barulah boleh dapat banyak oksigen. Okay. So sama aja cerita dia dengan kita karbon. Cuma yang ni berlawanan. Okay. Berlawanan dengan kita karbon. Sebab yang ni menggunakan oksigen. Okay. Kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan mengembalikan oksigen semula ke udara secara berterusan. So oksigen yang diperlukan ialah untuk respirasi, iaitu pernafasan. Respirasi itu pernafasan. Pengaratan, pembakaran dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Kita hendaklah sentiasa menghargai dan mengagumi kita karbon dan kita oksigen dalam mengekalkan komposisi gas dalam udara. So segala aktiviti yang boleh mendatangkan kesan yang tidak baik hendaklah dihentikan. So kurangkan bawa kereta, kurangkan bawa motor supaya kurangnya pembebasan karbon dioksida. So kurangkan pembakaran terbuka, jangan bakar sampah. Nanti banyak sangat karbon di udara kita. Langkah-langkah mengelakkan gangguan. Alam sekitar kita kian musnah sebab aktiviti manusia seperti penebangan pokok, penggunaan racun dalam pertanian. So, keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran-kitaran semula jadi, termasuklah kita oksigen dan kita karbon. Kesannya ialah pemanasan global. Berapa suhu rumah hang? Hang duduk dalam rumah dah ni, kalau tak ada aircon berapa suhu? Suhu bilik 36 sehingga 37 sehingga 38 pun ada. Main-main musim panas lagu ni. Okay. Kalau zaman dulu kala, masa zaman hampuah dulu, suhu tengah hari pun baru 32 sehingga 33 darjah Celsius. Okay. So, kenapa sudah meningkat? Kerana pemanasan global. Kenapa pemanasan global? Terlalu banyak karbon dioksida. Pokok hampa tebang, buat kilang banyak, semua bebaskan asap, motor lah makin banyak, jual motor banyak, jual kereta banyak, karbon banyak di udara. So semakin hari semakin panas. Bayangkan lagi 10 hingga 20 tahun, apa yang hang rasa hari ni akan meningkat. Okay, kalau hang main bola lah ni pukul 1 tengah hari, panas ke tak panas? Panas. 10 tahun lagi, hang main bola pukul 10 pagi sama macam main bola 1 tengah hari lah ni. Makin lama makin panas. So macam mana nak elakkan dia? Nak elakkan dia, tanamlah pokok. Jangan naik kereta, jalan kaki, naik basikal. Mencegah pembalakan haram. So hutan-hutan kita kena simpan, kita kena jaga. Okay, masalahnya puak-puak ni duk ajar tebang juga. Mengelakkan penggunaan racun yang berleluasa.
racun dalam sawah padi ke, pokok mempelam ke, pokok musangking ke, semuanya perlu dikawal, tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian kita kena tanam semula pokok, tengok mereka duk tanam pokok bakau, duk seluk setengah badan dalam seluk tu. Tanam pokok bakau. Tidak melakukan pembakaran hutan, jangan duk bercucuh kat hutan-hutan. Dan mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Sebab itulah ni enjin kereta pun daripada banyak menggunakan hybrid supaya pembebasan asap tu berkurangan. Okay. So itu ialah langkah-langkah untuk mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya bagi latihan untuk minggu ini. Praktis formatif 7.1 muka surat 703. 203. Ya Allah, cikgu pun. Muka surat 203. Soalan nombor 1. Dan soalan nombor 1, 2. apakah cara anda mendapati ayat? Soalan senang, kasih soalan susah lah sikit. Soalan 1 dan soalan 3. Semua senang juga cikgu. Tidur belakang. Tidur belakang pula dah. Soalan 1, soalan 3. Satu lagi soalan 4 lah. 3 soalan lah. 1, 3 dan Y4 dalam buku latihan. Okey. Buku nota bawa apa ni hari? Buku nota sekejap. Saya mau suruh awal lukis. Muka surat 200. Gambar rajah 7.6. Sila lukis dalam buku nota. Okay, 7.6 kita karbon dan 7.7 kita oksigen. Muka surat 201. Okay, dua-dua kita tu ada dalam buku nota sebelum bulan 9. Alright. Jadi saya nak ambil attendance dulu sebelum kita tamat hari ni. Siapa itu? Anthony. Aaron lah. Aaron sudah masuk ini hari ya. Hazim Akmal. Kemudian kita ada Muhammad Adam Haikal. Nick Akil. Okey. Semua budak-budak rajin ni. Tak ada orang lain lah. Muka-muka hampa je. Bagus. Farish pun tak pernah miss kelas. Kemudian kita ada Fadnin. Fadnin pun selalu online. Bagus. Kemudian Muiz pun selalu ada. Bagus. Sungguh bagus. Kemudian Echa. Cikgu pandai cikgu. Echa. Khalisah kan Echa kan? Echa nama betul apa? Khalisah Mantap. Cikgu. Okey. Terima kasih. Aina Nur Fatimah pun sama rajin online. Tak pernah miss. Kemudian Haikal Dini. Okey, itu budak gumuk ni tak masuk Tak cikgu. Apa saya dah tak masuk? Lagi satu tak tahu lah. Dia ada apa. Dalam duduk. Saya
Saya rajin. Okey. Itu dah. Anak Fatimah tahu dia rajin. Itu bagus. Tadi saya rasa macam ada 12. Siapa saya tak bagi nama? Aaron, Hazim Akmal, Adam Haidar, Nik Akil, Faris Farhan, Faknin Akilah, Muiz, Khalisa, Aina Nur Fatimah, Haikal Dini. Siapa ada yang saya tak bagi nama tak? Sebab tadi saya tengok online 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak apalah, siapa suruh dia belah awal. Okey, kita jumpa lagi pada hari 6, Jumaat. Tu duduk rumah, stay home, stay safe. Dia diamlah Tambi. 3. Tambi hang kira apa Tambi? Sudahlah. Ayo. Okey, jumpa lagi hari Jumaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diego.